السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ini. Dan insya-Allah sambungan kita dalam tafsir surah Hawamim, sambungan daripada surah Fussilat ayat yang keempat pada malam ni. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang keempat daripada surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maksudnya ayat yang keempat daripada surah Fussilat ni, Allah Ta'ala kata basyiran wa nadhira. Al-Quran itu membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa amaran bagi orang-orang yang ingkar. Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar, iaitu tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhi. Jadi ini terjemahan kepada ayat yang keempat daripada surah Fussilat ni. Jadi kita tengok kata apa perbahasan dalam tafsir. Sebelum ni kita dah sebut ayat 1 sampai ayat yang kelima ni ialah muqaddimah awal kepada surah Fussilat. Maksud Fussilat ni ialah penerangan atau penjelasan. Dan dalam surah Fussilat ni adanya jawapan kepada kesamaran yang telah dilontarkan oleh musyrikin Mekah khususnya pada waktu itu, sehingga mereka telah menghantar utusan. Ini mengikut seperti mana yang disebut dalam asbab nuzul, sebab turunnya surah ini, iaitu musyrikin Mekah telah menghantar satu orang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni datang, tujuan dia lah untuk beri tawaran pada Nabi. Beri tawaran berupa harta ataupun pangkat ataupun perempuan jika Nabi mahukan. Yang mana tawaran-tawaran itu tujuan ialah untuk suruh Nabi ni berhenti daripada melakukan kerja dakwah dan juga kerja islah kepada penduduk Mekah khususnya dan kepada seluruh manusia umumnya. Jadi bila mana Utbah bin Rabi'ah, dia datang dengan prasangka dia. Maknanya dia datang dengan sifat marah dia yang dia dah lama tahan. Sebab dia ni antara orang yang keras permusuhan dia dengan Nabi. Jadi dia datang, dia tidak deal dengan elok dengan Nabi. Dia datang tu dia terus tinggikan suara dengan Nabi. Maknanya dia tinggikan suara tu marah pada Nabi tentang apa yang dah Nabi buat. Iaitu Nabi telah menjelaskan berhala-berhala yang dijadikan sebagai sembahan itu, berhala-berhala itulah sembahan yang sia-sia, tidak memberi apa-apa manfaat. Dan segala amalan-amalan yang disandarkan kepada ibadat itu semuanya jauh daripada petunjuk wahyu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi sebelum ini.
dan Nabi telah menyebutkan tentang di mana tak betul dan tak kenanya amal ibadat yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Jadi dengan sebab tebalnya amalan yang dah lama dilakukan itu, dah lebih pada 400 tahun amalan itu diamalkan, bukan satu benda mudah untuk mereka buang. Tambah pula sepanjang mereka menyembah berhala itu, tidaklah berlaku pengurangan yang banyak pada diri mereka ataupun masyarakat Arab jahiliah khususnya. Maknanya mereka tidak mengalami kerugian yang teruk dalam perniagaan. Mereka pun masih lagi boleh sembuh walaupun menyembah berhala dan berdoa kepadanya. Mereka masih boleh lagi melakukan kehidupan macam orang biasa, dan mereka tidak melihat apa relevan dan logiknya tinggalkan sembahan ini, sedangkan dari segi pola kehidupan tu tak ada perubahan sangat. Jadi itu antara kesamaran yang berlaku kepada musyrikin Mekah, sehingga dihantar Utbah bin Rabi'ah ni untuk pergi deal dengan Nabi. Takut-takutlah Nabi ni saja-saja je buat kerja ni. Nabi ni saja je buat tuduhan kata sembahan berhala ni tak betul. Takut-takutlah Nabi ni nak lebih, iaitu nak kedudukan ke, nak harta ke, tergilakan mana-mana perempuan daripada kabilah tertentu ke. Jadi itu antara benda yang ada dalam kefahaman musyrikin Mekah. Jadi Utbah bin Rabi'ah pun pergi, dia sebut benda tu. Ringkas ceritanya, Nabi pun bacakan pada dia beberapa ayat daripada surah Fussilat. Ada riwayat mengatakan ayat 1 sampai ayat 13. Ini riwayat daripada Ibnu Hisham. Riwayat yang dibawa oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul, dibacakan kepada Utbah bin Rabi'ah itu daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke-25. Bila mana sampai ayat yang 25, dia tak tahan, dia tutup telinga dia, Nabi baca lagi, sambung lagi ayat yang ke-26. Sebab tu kalau kita tengok pada ayat yang ke-26 surah Fussilat ni, Allah Ta'ala sebut wa qala alladhina kafaru, dan telah berkata orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Sekalian manusia yang ada, jangan dengar Quran ini. Kalau dengar orang baca Quran, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kamu buat bisinglah supaya kamu ni tak tergoda, tidak terkena kesan daripada Quran itu. Ini ialah perangai ataupun sikap golongan yang menentang Quran yang berlaku pada zaman Nabi. Jadi itu dua pandangan yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab turunnya surah ini. Cuma fokus ni nak jawab tentang sembahan yang salah tidak merugikan dan tidak mengganggu keadaan kehidupan mereka. Adakah salah kita sembah benda yang tak berubah apa benda pun? Hidup elok, makan elok, bencana alam pun tak berlaku kan kami sembah berhala ni. Adakah salah benda itu? Adakah benda tu tak dibenarkan? Jadi turunlah ayat-ayat dalam surah Fussilat ni untuk jelaskan benda tu. Sebab tu namanya surah Fussilat. Jadi pada ayat yang keempat yang dah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut basyiran wa nadhira, iaitu Al-Quran ini mengandungi berita gembira dan juga mengandungi amaran. Fa'arada aktsaruhum, tapi sayangnya ramai berpaling daripada berita-berita Quran ni. Fahum la yasma'un, mereka berpaling tu dalam keadaan macam mereka tak pernah dengar dan tidak menunjukkan minat untuk dengar benda tu. Ayat yang keempat ni Allah Ta'ala cerita tentang dua sifat Quran, iaitu sifat Quran yang jelas pada ayat yang keempat ni ialah basyir. Dalam Quran itu mengandungi berita gembira bagi orang yang nak ikut Quran, dan juga nadhir, iaitu amaran untuk menambahkan keimanan bagi orang yang dah beriman dan menimbulkan rasa takut kepada orang beriman, dan memberi sentuhan awal bagi orang yang belum beriman lagi untuk dia orang tu ada rasa takut ataupun rasa nak fikir. Yang mana kalau kita tengok sebelum daripada ni Allah Ta'ala dah sebut pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam surah Fussilat kalau kita tengok, apa dia? Allah Ta'ala kata kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang kami terangkan ayat-ayatnya, Qur'anan, dan ayat-ayat itu untuk faham penerangan dia kamu kena baca, Arabiyan, dan kamu kena tahu bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, hanya untuk orang yang mahu tahu.
Okey, jadi ayat yang kedua dan ketiga ni dia berkait lah. Ayat ketiga dan keempat ni dia berkait. Sebab Allah Ta'ala nak terang tentang fungsi Quran dan macam mana nak jadikan Quran tu berfungsi pada orang yang nak ambil manfaat pada Quran. Pertama Allah Ta'ala sebut pada ayat ketiga, ia sebuah kitab. Maknanya kitab suci. Yang kedua Tuhan sebut, fussilat ayatuhu. Ayatnya pun kami jelaskan. Jelaskan maksudnya apa? Ayat Quran ni mudah untuk difahami. Pada tempat lain dalam Quran Allah Ta'ala sebut, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk difahami, diingati dan dikaji. Kenapa kamu mengingkarinya? Okay. Cuma Allah Ta'ala sebut, antara cara kamu nak faham Quran ni ialah kamu kena melakukan Iqra. Perkataan Qur'anan Arabiyyan itu ialah kaedah nak faham Quran. Pertama, Quran nak faham kena baca. Tak baca sampai kesudah tak faham Quran. Baca tu pula ada tata caranya. Bukan macam baca surat khabar, macam baca kitab-kitab lain. Dia ada sebutan dia yang perlu dijaga. Sebab apa? Sebab Quran ini ialah al-muta'abbadu bitilawati. Bacaannya itu menjadi ibadat. Bacaannya itu menjadi ibadat. Maknanya dapat pahala baca Quran. Dapat hadis, baca hadis tak dapat pahala sebab tak amal lagi apa yang dalam hadis. Tapi kalau kita baca hadis dan kita amal baru dapat pahala. Quran ni tak beramal lagi pun. Baca saja dah dapat pahala secara umumnya lah. Pahala bacalah. Kalau amal tu lebih lagi. Okay. Dan yang orang tertinggal banyaknya ialah Arabian. Quran ini kena teliti mengikut kaedah bahasa Arab. Sehari dua ni bising di media sosial ada orang petikai tentang relevan ataupun tidak belajar bahasa Arab di sekolah. Sebab ada satu orang tu dia buat Twitter lah. Dia kata kalau Mandarin masuk akal. Sebab negara kita ni ramai juga orang Cina. Kalau bahasa Arab macam tak logik. Kita pun tak tahu, takut dia semayang dalam bahasa Melayu. Okay. Okay. Kita boleh fikirlah. Okay. Semayang tu bahasa Arab lah. Kita duduk semayang ni bahasa Arab. Okay. Seorang Muslim tak boleh bercakap macam tu. Melainkan Muslim yang ada problem pada Muslim dia, pada Islam dia. Okay. Sebab antara prasyarat nak faham Quran, nak faham apa yang kita sebut dalam semayang ni, kita kena belajar bahasa Arab. Bukan kena belajar sampai boleh bercakap. Dan kita pun duk sebut sini juga bahawasanya orang Arab yang membesar dalam bangsa Arab, dia orang pun belum tentu lagi faham orang kata apa bahasa Quran tu sendiri, faham hadis Nabi keseluruhannya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok social eksperimen yang dibuat oleh sebahagian orang di setengah-setengah negara yang majoriti Muslim dan bercakap Arab. Ada sebahagian duk buat social eksperimen, tanya kepada beberapa orang. Dia buat tu di Mesir. Mesir ni bukan negara Arab, dia negara Afrika, cuma orang dia bercakap bahasa Arab. Okay. Suruh baca surah Fatihah, sampai kesudah tak boleh baca. Arab tu, Arab lah, kita kata dia orang yang bercakap bahasa Arab. Tanya Nabi kita siapa? Dia kata Nabi kita ni nama dia Umar. Oh dahsyat. Dia jawab tu, dia kata Umar, Mustafa, tu kawan-kawan dia ya yang dia sebut tu. Saya nak kata apa? Bangsa Arab pun kalau dia tak peduli, dia tak dapat manfaat pada Quran. Sebab tu orang kita dia buat sifir mudah. Orang Arab takkan tak faham Quran. Ramai orang Arab tak faham Quran. Tuan-tuan belajar di negara Arab, tanya orang-orang yang belajar di negara Arab, macam mana orang Arab dengan Quran. Saya sendiri belajar di Jordan. Kita tengok pemuda-pemuda Arab dengan Quran, dia orang baca Quran tunggal langgang. Dia orang baca Quran macam baca surat khabar. Tak ada tajwid, tak ada apa, sebut ikut dan. Baris terang-terang pun dia boleh tukar baris. Sebab Quran ni dia perlukan penelitian. Tak dapat dinafikan. Dari segi ilmu bacaan Quran ni, kita orang Asia lebih mengungguli pada orang Arab. Benda tu memang diakui. Memang diakui. Kita sebab cara pendidikan orang Melayu ni, penekanan orang tua kita dulu, dia ada unsur yang penting itu. Sebab tu kita tengok orang Melayu kita dulu, dia pesan pada anak-anak dia pergi jauh mana pun, jaranglah kita dengar kes tukar agama. Beberapa tahun yang dululah, cerita orang tua kita dulu. Belajarlah sampai Amerika ke, sampai Britain ke mana, dia nak murtad tukar agama tu jarang. Dia terkesan mungkin dengan kehidupan sana. Start pakai kod, nak cakap bahasa Inggeris apa semua.
Okey. Tapi nak tinggal solat, tak pandai baca Quran tu jarang berlaku. Paling-paling kurang Yasin tu dia boleh baca, kalau dia tak baca yang lain pun. Itu ada side, orang kata apa, bahagian kebaikan dia lah. Okey. Belajarlah sampai PhD ke mana negara Eropah pun, dia biasanya dia boleh baca Fatihah tu elok. Elok, kita dengar tu elok. Taklah kata dia baca tu belagu elok sangat. Tapi orang kata apa, dia punya lahjah dia tu masih lagi ada bunyi yang betul bila mana dia baca Quran. Okay. Nak katanya itu ialah prasyarat nak baca ataupun nak faham Quran. Ayat keempat, Tuhan kata dalam Quran ni ada berita gembira. Berita gembira ni seronok. Kita baca ayat-ayat tentang syurga. Ayat-ayat tentang syurga ni seronok sebab Tuhan detailkan apa ada dalam syurga. Sebab tu kalau tengok Nabi hari Jumaat tertentu, Nabi kalau jadi imam salat subuh, Nabi akan baca 2 surah yang agak panjang, iaitu surah Sajdah dan juga surah Al-Insan. 2 surah ni Nabi baca. Dan Nabi baca rakaat pertama surah Sajdah sekali dengan sujud Sajdah. Rakaat kedua Nabi baca surah Al-Insan. Sebab dalam surah Sajdah ni dia cerita secara umum syurga. Dalam surah Al-Insan ni dia cerita secara detail apa ada dalam syurga. Cuma sebahagian orang kita ni dia jadi imam, dia mungkin tak larat ataupun tak ingat, dia baca Sajdah saja, Insan tak baca. Yang tu tak tepat dari segi sunnah. Tak tepat dari segi sunnah. Okey. Satu lagi, setengah orang, setengah-setengah tempat dia buat tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Memang dia dah wajibkan Jumaat mesti kena baca. Saya tak kata salah, tapi ada setengah orang dia melihat benda tu wajib. Benda tu wajib. Sebab ada setengah-setengah masjid, okay, sebab saya dulu kuliah di tempat saya, di negeri saya ni, ada setengah masjid yang jemput kita kuliah hari Jumaat. Tempat kita ni sebab kerja hari Jumaat, awak tak buat kuliah Jumaat. Sana dia buat Jumaat santulah kuliah. Okay. Dia kata ustaz jadi imam. Okay. Dan dia suruh kita baca Sajdah dengan Insan. Okey lah, sebab kita yang hafal Quran kita boleh baca lah. Okay. Saya duk terfikir kalau ustaz-ustaz yang tak hafal Quran, memang dia orang tolak kuliah masjid tu. Sebab nak prepare untuk study kuliah lagi. Lepas tu nak kena hafal pula 2 surah tu. Okay, sepatutnya kerja tu kerja imam. Kalau allowance bagi 2 tak boleh tak? Okay. Masalahnya hari tugas tu potong sama. Okay. Itu problem ni, imam dia pun pandai nak mengelak. Okay. Cuma nak kata ada orang dia pandang wajib. Dan ada orang yang tak tahu apa pun. Ada orang tak tahu. Ada orang yang baru belajar nak semayang, pergi berjemaah masjid tu, pergi tu hari Jumaat. Dia belajar pada kecil, salat subuh 2 rakaat. Dia pergi semayang subuh di masjid tu hari Jumaat. Dia kata orang masjid ni tak apa betul lah. Semayang subuh pun 3. Tapi rokok tak ada. Okay. Baru pergi hari pertama dah tak betulkan orang. Okay. Itu dahsyat manusia. Okay. Okay. Jadi kadang-kadang keadaan manusia macam itulah. Okay. Cuma saya nak kata dalam pengamalan yang betulnya ialah Sajdah, lepas pada tu Al-Insan. Kalau kita tak larat, kalau kita rasa tak mampu, kita tak payah buat lah daripada awal. Jangan duk baca separuh-separuh. Saya tak kata benda tu salah, tapi dia macam orang yang buat Sajdah saja tu sebab dia rasa macam benda tu wajib. Benda tu wajib. Paling kurang Sajdah. Kalau tak baca Insan pun tak apa, paling kurang Sajdah. Okay. Tapi tengok keadaan lah, kalau negeri yang cuti hari Jumaat, okey. Macam Kedah cuti Jumaat, okey. Kita Perlis ni tak cuti Jumaat. Tambah pula sekarang subuh 6.20 dah. Okay. Jadi memungkinkan untuk habis sembahyang subuh tu pukul 7. Orang pun dah start sekolah, orang duk berkalut nak hantar anak. Jadi saya rasa dia agak kurang sesuai lah. Melainkan masjid-masjid tu majoriti orang-orang yang dah berumur, orang yang dah pencen, tak ramai orang bekerja, mungkin boleh lah nak buat, jarang-jarang sekali. Tapi kena maklum lah. Okay, kena maklum. Hatta di Masjidil Haram kalau tuan-tuan pergi, dia tak buat tiap-tiap minggu juga. Dia tak buat tiap-tiap minggu. Okay. Cuma saya nak kata antara sebab Nabi suruh baca, sebab Nabi nak fokuskan pada nikmat syurga. Awal pagi ni, hari Jumaat ni, dengar tentang syurga. Dengar tentang syurga. Baca surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan tu banyak Tuhan cerita tentang syurga. Antara yang Tuhan sebut dalam syurga ni ialah sifat bidadari. Bidadari ialah pasangan kepada orang lelaki. Dan orang perempuan jangan tanyalah pasangan dia apa. Okay. Kita pun tak tahu pasangan dia apa. Ada ustaz dia jawab, dia kata
Orang perempuan ni pasangan apa? Kalau lelaki ada bidadari, perempuan apa dia? Ustaz tu kata, dia tengok atas minat orang perempuan. Orang perempuan ni dia minat apa? Sebab lelaki dia minat perempuan, perempuan dia minat pinggang makut, dia dapat pinggang makut. Tu telahan je lah. Okay. Saya tak rasa benda tu betul. Dari segi dalil tak tahulah betul ke tak. Okay. Sebab perempuan zaman sekarang dia tak minat sangat pinggang makut, minat telefon. Mungkin dapat telefon. Okay. Allahu'alam, kita tak tahu apa benda yang dia dapat. Tapi yang Quran tak beritahu, kita tak beritahulah. Okay. Antara sifat bidadari yang Tuhan sebut ialah hurun 'ain. Ini yang ada dalam Quran. Okay. Ini saya nak sebut tentang Bashir. Dalam Quran ni dia ada berita gembira. Tujuan dia ialah untuk tashwik, nak bagi semangat untuk nampak syurga tu macam mana. Pergi beribadat, beramal untuk syurga. Tuhan kata antara sifat bidadari itu hurun 'ain. Hurun 'ain, dua tafsiran para ulama. Satu yang bermata bulat. Hur maksudnya bulat, bujur mata dia, bujur elok. Ain tu maksud dia mata. Okey. Jadi ada orang tanya pada saya pernah mengajar tafsir di Terengganu dulu. Dia kata saya tak suka mata bulat. Dia kata ikut bangsa lah. Quran ni dia turun bukan ikut bangsa. Quran ni dia fokus pada masyarakat Arab. Sebab tu kalau kita baca Quran, buahlah syurga ni apa dia? Anggur kurma. Tak ada buah lain. Tak payah tunggulah durian ke, manggis ke, takkan sebutlah. Sebab dia fokus pada latar masyarakat Arab. Maknanya yang lebih pada tu pasti akan ada. Okay. Waktu saya tak ambil lagi syarah tu, dia dah potong dah. Saya ingat lagi. Saya kata sabar, tunggu. Ni tafsiran kedua ni mesti anda akan setuju. Okay. Yang kedua, kata para ulama, hurun 'ain maksudnya ialah payudara yang besar. Oh, seronok dia. Sebut yang tu lain terus. Okay. Yang ni semua bangsa okey. Tadi dia kata Arab suka mata cerah, mata bulat. Kita Asia ni suka mata sepet. Ikut sekatilah anda nak pilih yang mana pun. Yang pasti beramal untuk syurga. Jangan khayal saja. Beramallah ke arah itu. Okay. Maknanya Tuhan dia detail ni bukan detail saja-saja. Sebab tu antara ciri ajaran sesat ni, dia kata syurga neraka ni hanya simbolik je. Bukan betul pun. Kalau simbolik, apa hal pergi cerita sifat bidadari sampai tahap macam tu? Mesti dia benda yang hakikat. Dia benda yang dirasai dan dikecapi oleh manusia. Sebab ada setengah-setengah ajaran, dia kata syurga neraka ni hanyalah reinkarnasi. Kita ni, tempat kita, kiamat nanti pun sini juga, dia kata, dunia juga. Cuma kita akan, roh kita tu patah balik. Jadi duduk dalam badan orang-orang yang kemas sikit. Macam sekarang, kita orang biasa. Nanti kita mati, Tuhan akan beri pada kita ni balasan kebaikan. Antara balasan kebaikannya, kita patah balik, roh kita tu patah balik ke dunia. Dia masuk dalam badan orang-orang yang kaya. Jadi pemimpin ke, jadi apa ke. Ini ajaran entah daripada mana dia terfikir. Dia boleh fikir sampai tahap tu. Cuma yang pasti Quran dia cerita benda tu hakikat lah. Benda tu bersifat hakikat. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang kelima. Kita tengok apa yang disebut pada ayat yang kelima. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ayat kelima ini disebut sebagai syikayah. Syikayah ni maksudnya ialah Allah Ta'ala merungut tentang sikap sebahagian manusia yang degil. Allah Azza wa Jalla menceritakan apakah alasan orang yang tak beriman dan tak mahu beri perhatian pada dakwah ni. Sebab ayat keempat, Tuhan kata apa? Basyiran wa nadhira. Quran ni ada berita gembira, berita yang amaran, yang tak berapa sedap dia dengar. Cuma majoriti manusia ni fa'arada aktsaruhum. Kebanyakan mereka berpaling. Cerita sedap pun tak nak dengar, cerita tak sedap pun tak nak dengar. Sebab datang pada Quran. Dan berpalingnya dia orang ni punya dahsyat, la yasma'un. Tak nak dengar, memang tak berminat langsung terhadap Quran ini. Tuhan pun cerita, apa sebab? Apa sebab jadi macam tu? Okey. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnah. Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis yang telah menghalang kami,
mimma tad'una ilaih, daripada memahami apa yang engkau serukan kepada kami. Wa fi adhanina waqrun, dan pada telinga kami ni pula ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan kami tak dapat dengar, serta di antara kami denganmu ada sekatan yang memisahkan fahaman kami fahaman kamu. Wa min bainina wa bainik hijabun fa'mal innana 'amilun. Oleh itu beramallah engkau untuk agamamu, sesungguhnya kami juga tetap beramal untuk mempertahankan kepercayaan kami. Ini dialog orang yang tolak Quran zaman Nabi, zaman sekarang dan zaman akan datang. Sama saja. Cuma beza bahasa dan bangsa. Yang lawan itu kalau bangsa Arab, dia cakap bahasa Arab lah. Yang lawan ni kalau Melayu, dia cakap bahasa Melayu lah. Apa saja bangsa, kalau kena penyakit tak nak endah pada Quran, dia punya point, dia punya sakit dia sama. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata hati kami ni, qulubuna fi akinnah, hati kami ni adanya tutupan. Okey. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tengok wa qalu, dan mereka telah berkata. Qalu itu ialah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan perbuatan tu telah berlaku. Apa sebab kata kerja ni dia letak dalam bentuk perbuatan yang dah berlaku? Pertama, kata para ulama, sebab kata-kata ni pernah diucapkan oleh orang-orang yang ingkar sebelum datang orang musyrikin Mekah. Okay. Yang kedua, sebahagian para ulama sebut, orang yang akan tolak Quran ni, orang yang tolak Quran ni, dia akan sebut benda yang lebih kurang je, zaman mana-mana pun. Tetap dia akan petikai tentang Quran ni, biasanya hujah dia orang sama sahaja di mana-mana. Okay. Sebab tu kau tengok berdebat dengan agama-agama tertentu, ajaran-ajaran tertentu, kepala-kepala ajaran sesat ni, last kali dia orang kata, kami beriman dengan apa yang kami pegang, kamu beriman dengan apa yang kamu pegang. Itu saja. Kami tak nak dengar dah hujah apa-apa. Biasanya macam tu. Okay. Cuma Quran dia detailkan lagi, dia kata qulubuna fi akinnah. Pada hati kami ni ada tutupan yang sangat tebal dan berlapis-lapis. Maknanya nak pecahkan tutupan itu sangat-sangat sukar. Sebab apa? Sebab dia sendiri yang tak mahu buat apa-apa pada hati dia. Manusia ni dia diberi kuasa pilih oleh Tuhan untuk dengar dan tak nak dengar satu-satu benda. Dia nak dengar benda elok, dia tak nak dengar benda elok, dia boleh pilih. Okay. Cuma kuasa pilih itu tinggal pada kecenderungan orang tu. Dia nak ataupun dia tak nak. Kalau dia nak, dia akan dapat. Kalau dia tak nak, dia tak akan dapat. Okay. Dan dalam ayat ni Tuhan sebut, wa min bainina wa bainika hijabun. Di antara kami denganmu ada sekatan yang memisahkan. Ada sekatan yang memisahkan. Okay. Sebab tu kau tengok orang kalau dia tetap dengan benda tu, dia tetap. Dia memang tak nak berubah, dia akan kena penyakit tu. Dia akan bawa benda yang sama. Tak kira lah dia tu dah jumpa orang mana-mana pun, kalau dia kata dia nak buat, dia buat. Contoh tuan-tuan tengok yang terdekat ni, Raja Bomoh Teluk Intan Perak tu, yang baru buat ritual di Jabatan Saliran mana tadi, Teluk Intan lah. Dulu dia seorang, sekarang dia bawa geng. Geng dia tu Puteri Mayang Sari mana tak tahulah. Okay. Tudung pun tak pakai. Tapi upacara nak buka panggung tu, baca Fatihah. Saya tengok video dia. Okay. Masa puteri nak berangkat tu, puteri mana dia panggil saya tak tahulah. Sebelum dia nak sebut mantra, mantra tu pun macam lagu kot dalam radio je saya dengar. Okay. Baca dengan selawat Nabi apa semualah. Tapi kat depan tu ada Quran. Tu yang tak tahannya. Ada Yasin juga depan tu, selain pada bunga-bunga tu lah. Okay. Cuma saya nak kata, lelaki itulah, dia sebelum pada ni telah menggegarkan Malaysia kita dengan banyak ritual-ritual yang pelik. Dan dia pun dah pernah buat istitabah di hadapan mantan Menteri Agama dan juga mantan Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Bakri. Dia dah buat istitabah, dia kata dia nak tinggalkan benda tu. Tapi lepas dia buat istitabah, hari dia pergi istitabah tu menarik tau. Dia pakai kepiah putih, pakai lebay. Tapi bila nak buat ritual, dia pakai songkok balik. Tu beza dia. Dan pakai, dia bomoh profesional tau. Dia pakai coat, ada pin lagi.
Bukan biasa-biasalah pakai kata apa macam number one dress punya pakaian. Okey. Cuma nak kata datanglah mufti mana istitabah dengan JAKIM ke. Saya rasa kalau Kesatuan Ulama Dunia pun panggil dia nak buat, dia buat. Dia akan buat. Okay. Walaupun peringkat awal orang nampak macam dia tu berkeras. Okay. Dan dengan kata Jabatan Agama Islam Perak dah panggil dia, agak cepat jugalah Jabatan Agama Islam Perak buat tindakan pada dia. Dan dia akan dikenakan dakwaan lah atas apa yang dia buat tu. Okay. Cuma nak katanya kalau dia minat dengan benda tu, dia akan buat lah. Datanglah hujah apa pun, moden tara mana pun zaman ni, boleh rujuk, boleh cek dalam internet berbagai-bagai. Para ulama, ustaz-ustaz kita cerita tentang bomoh apa-apa semua ni, ramai orang duk cerita. Tapi dia tak nak. Dia nak kekal dengan yang tu. Dari segi logik pun memang tak logik lah apa yang dia buat. Sebab apa yang dia buat sebelum-sebelum ni pun sia-sia saja. Tuan-tuan ingat MH370? Dia pergi bawa buah nyok 2 dekat KLIA tu. Waktu tu saya duduk ada di Jordan, saya tak balik lagi. Okay. Waktu tu surat khabar Jordan, surat khabar Mesir, highlight benda tu. Dia kata Malaysia buntu akhirnya mengambil ahli sihir untuk selesaikan isu tu. Itu potongan akhbar di Jordan. Sampai orang-orang Arab ni cakap, pensyarah-pensyarah ni duk cakap. Dalam kuliah-kuliah ni duk cakap, bukan kuliah masjid lah, kuliah di universiti duk cakap. Dia kata dahsyat Malaysia sampai tahap tu. Punya ramai orang Malaysia belajar luar negara dalam bidang syariah, belajar tentang tauhid, tafsir apa semua. Buntulah sekali cari bomoh dengan buah nyok tu juga. Okay. Benda tu memalukan. Habislah sekali tak jumpa juga pun MH370 tu. Entah apa cerita pun kita tak tahu apa jadi pada pesawat malang tu. Lepas pada tu datang Covid, dia nak pagar. Bukan pagar Malaysia, satu dunia dia nak pagar. Tuan-tuan tengok ritual dia buat. Dia letak satu globe bumi depan dia, nak pagar habis. Okay. Lepas pada tu nak tolak banjir pula. Entah apa yang ada dalam kepala dia pun kita tak tahulah. Okay. Cuma dia tu kita okey lah. Dah dia memang macam tu. Yang sokong dan yang ikut dia. Dia mengaku dia ada pengikut yang ramai. Dan dia memang ada pengaruh pun hakikatnya. Okay. Cuma nak kata manusia ni tak cerdik tak ke mana pun, dia akan ada orang yang nak duduk dekat dengan dia. Sebab itulah pepatah Arab sebut likulli saqit laqit. Setiap benda yang gugur pasti akan ada orang yang kutip. Buruk tak ke mana pun. Perumpamaan. Maknanya buah tu buruk. Dah ada ulat pun, jatuh pada mana-mana pokok, orang kutip juga. Pasti akan ada orang kutip. Dia bercakap tak ketahuan hala dah pun, dengar pun tak cerdik. Ada juga orang percaya. Ada orang percaya satu hal, sanggup mendanai orang seperti ini. Itu dahsyat lah. Okay. Cuma nak katanya manusia kalau dia dah tutup, dia akan tutup lah. Okay. Moden tara mana pun zaman, hebat tara mana pun zaman tu, boleh akses ilmu dengan macam-macam cara. Kalau dia pilih untuk tak mahu tahu, dia tak akan tahu. Sebab tu kita akan tengok zaman moden, zaman sekarang, orang jahil tentang agama pun ramai. Orang bercakap tentang agama, benda-benda yang tak cerdik pun ramai. Walaupun carian-carian fakta-fakta agama ni meluas. Tuan-tuan tengok dalam internet, nak buka fatwa negeri mana, kebangsaan, himpunan soalan-soalan, boleh akses. Tapi orang tak buka yang tu. Orang tetap nak buka video yang mengarut. Orang tetap nak cari petua-petua yang pelik-pelik. Sebab memang minat dia ke arah itu. Minat dia ke arah itu. Ni berkait dengan ayat ketiga, Tuhan kata liqaumin ya'lamun. Bagi kaum yang nak faham Quran, dia akan ubah cara dia nak dapat satu fakta. Tapi kaum yang tak nak faham, dia akan stay dengan gaya lama. Dia akan cari benda-benda yang dia rasa hebat, benda-benda yang dia rasa pelik dan macam-macam lah. Sebab tu baru ni saya ada kelas online dengan satu syarikat oil and gas di Terengganu. Dia tanya soalan, ni orang-orang profesional. Antara bidang dia orang ni, dia orang kaji tentang apa yang ada bawah laut apa semua dah. Okay. Dia tanya soalan pada saya tentang isu satu orang ustaz yang terkenal cerita bahawasanya dunia kita ni dikawal cuacanya oleh satu sistem. Nama dia HAARP, HAAARP. Yang kata sistem ni dikawal di satu tempat lah. Okay. Dan ustaz tu telah disanggah oleh satu orang pakar dalam bidang tu. Rapat pakar tu sanggah sampai nak buat pertemuan supaya betulkan balik benda tu. Okay. Tiba-tiba ustaz tu kata sebenarnya kita boleh pilih nak berbeza pandangan. Macam tu dia lari. Punya kata apa, dalam kuliah tu dia dengan whiteboard ni macam-macam lah, tulis macam-macam black hole apa sekian lah, dengan teori-teori sekian. Okay.
Saya memang tak berapa, orang kata apa, tak berapa ikut sangat lah apa yang ustaz tu sebut, sebab memang daripada awal lagi kemunculan dia tu pun dia suka bercakap benda-benda yang surface ni, maksudnya tak tahu dia nak sandar ke mana. Antara benda yang menaikkan nama dia lah, dia bahas Atroman tu ada 12 berkait dengan akidah Syiah Iman 12. Yang tu paling dahsyat lah. Tuan-tuan tahu kan siapa kan? Belah-belah utara ni kat pun. Okay. Cuma nak katanya nama dia naik kerana tu. Dia seorang pendidik, penjawat awam lah kiranya. Saya tak tahu, saya tak nak berurusan apa-apa pun dengan dia. Okay. Cuma saya nak kata orang-orang dari bidang yang lain ni dia perasan. Okay. Satu benda tuan-tuan kena tahu. Ustaz-ustaz, dia orang ni ada sikap selesa. Berkuliah dengan selesa. Okay. Sebab dia orang akan rasa kalau dia orang kuliah, tak ada orang nak sanggah fakta dia. Okay. Itu ialah corak kuliah pada zaman 80-an, 90-an ataupun sebelum pada tu lagi. Sebab kebanyakan orang-orang yang jadi ustaz tu kuliah dia tak dirakam, dan kebanyakan mereka pun kata pun memenuhi jabatan-jabatan agama apa-apa semua ni pun atas sebab memang kekosongan yang dah ada. Dia orang pun bukan daripada kalangan orang yang belajar agama kata apa top 10 sangat. Sebab dulu kalau tengok corak orang kita ni, orang yang belajar agama ni lah orang yang tak boleh pergi mana-mana bidang lah. Biasanya dulu orang belajar agama ni ialah orang yang sekolah biasa tak cerdik. Last sekali dia akan pergi ke aliran tu. Dululah, sekarang dah lain dah. Okey. Maknanya dia tak boleh buat apa dah, belajar sains tulen pun tak berapa cerdik, belajar math 1 tambah 2 pun dekat setengah jam fikir, tak boleh beri jawapan lagi. Belajar agama lah. Sebab dilihat sebagai itu ialah tempat paling terakhir lah. Sebab ada pemikiran sebahagian mak ayah orang-orang dulu ni, sambil-sambil belajar tu walaupun tak cerdik, takut-takut kena ayat Quran, kena hadis Nabi tu jadi cerdik sikit. Takut tok guru yang mengajar ataupun ustaz-ustaz yang mengajar. Jadi menyebabkan 5 tahun, 10 tahun lepas pada tu dia orang belajar dan dia orang dapat CJ apa semua. CJ dia orang confirm lah tak berapa tinggi sangat, dan akhirnya dia orang pun duduk dalam masyarakat. Dan dia orang pun mengajar, mengisi kuliah-kuliah. Untuk corak-corak yang zaman dulu macam tu lah. Okay. Sekarang ni dah berbeza lah, maknanya ada kesedaran yang agak tinggi. Cuma sikap kuliah zaman dulu ni dia kuliah. Tak ada orang sanggah. Sebab dia rasa orang-orang yang duduk depan ni adalah orang-orang kebanyakan, orang kampung yang hanya menelan bulat-bulat semata-mata apa yang dia sebut. Tak akan balik tapih dah maklumat tu. Beza zaman sekarang bila mana kuliah telah di live-kan melalui media sosial. Yang mengikuti tu kalangan daripada profesional. Lepas pula ada orang yang pandai cut video ni disebar ke situ ke sini. Dan tempat-tempat orang profesional pun dah mulai panggil ustaz-ustaz untuk berkuliah. Saya ada satu tempat waktu sebelum saya pindah ke Perlis ni, ada satu surau, dia surau taman tapi taman yang agak kata apa high class lah. Yang duduk dalam tu majoriti orang-orang yang kenamaan. Nak masuk taman dia pun nak pergi kuliah surau dia pun kena ada kad khusus. Kita tak boleh masuk sewenang-wenangnya. Okey. Surau dia tu pengurusan yang cemerlang lah, dengan duitnya, pengurusi pun prof emeritus apa semua lah. Okay. Dia memang sangat memilih ustaz lah. Pilih sangat-sangat. Dan dia orang memang, orang kata benda dia nilai setiap ustaz tu. Di ujung akhir tahun dia akan bagi borang kaji selidik kepada semua ahli jemaah masjid. Dan nama-nama ustaz yang mengajar di masjid tu sepanjang setahun kuliah ni macam mana ustaz ni. Maknanya orang akan nilai satu-satu dan dia orang akan terminate cepat-cepat kalau ustaz tu dah mulai tidak ada, orang kata apa, tidak ada fakta yang dia orang bukan nak pandai bercakap sangat tapi nak ada fakta sandaran. Maknanya dia dah ada kesedaran. Maknanya dia bercakap, orang tu dia bercakap dia kena study lah dalam erti kata mudahnya. Tak boleh datang, tak ketahuan hala tak boleh. Okey. Cuma nak kata itu audience yang akan datang. Maknanya orang yang mendengar tu ialah dari kalangan orang-orang yang terpelajar. Maknanya sekarang orang dah berani sanggah apa yang ustaz sebut. Jadi benda-benda macam ni dia akan mengundang ketidakpuasan hati kalau orang yang kekal dengan style lama. Jadi beberapa orang pegawai tu dia tanya saja, boleh atau tidak ustaz bercakap pada bidang yang dia tak tahu? Jawapannya tak boleh. Bukan ustaz je, mana-mana orang pun. Mana-mana orang atas dunia ni, kalau bukan bidang dia jangan duk bercakap. Sebab benda tu bahaya. Sebab tu ada pepatah Arab sebut, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib.
Siapa-siapa yang bercakap pada benda yang dia tak tahu, maka dia akan bawa keajaiban yang macam-macam. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang-orang yang tak reti baca kitab Jawi, dia akan baca kitab Jawi dalam keadaan yang tunggal langgang. Jawi lama dengan Jawi baru lain. Dulu, saya pernah, orang kata apa, dengar satu orang, ustaz ni dah terkenal, tapi dia bukan masuk TV apa semualah, terkenal di daerah tu. Dia baca kitab dalam Sahih Bukhari. Dia ambil petikan hadis tu daripada Sahih Bukhari. Petikan syarah daripada kitab Fathul Bari. Okay. Kitab Fathul Bari tu syarah Sahih Bukhari. Dia baca. Dia ada baca satu perkataan tu. Orang yang belajar kitab Arab dia akan tahu. Dalam kitab-kitab Arab ni dia akan terang satu perkataan satu-satu. Maknanya contoh musaddad. Dia akan kata mim, kata apa? Maftuhah ataupun maksurah. Mim itu di baris atas, di baris bawah. Okey. Tapi dengan sebab ustaz tu tak tahu benda tu, dia terjemah semua perkataan. Dia akan menyebabkan berlaku benda yang pelik lah. Yang Arab mungkin tuan-tuan tak faham. Saya bagi contoh, orang yang tak biasa dengan Jawi lama, dia akan baca tu, kita dengar apa yang dia sebut tu pelik. Sebab tu ada cerita kan, orang cerita, saya tak tahu cerita ni betul ataupun tidak. Ada satu orang ustaz, dia mengajar, dia tak reti baca kitab Jawi lama, tapi dia mengajar juga. Okay. Dia baca tentang sirah Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada Nabi. Dia pun baca kitab Jawi, dan bermulalah perjalanan Nabi itu untuk melakukan Mi'raj ke langit, dan Nabi itu telah menunggang beruk, dia kata. Sebab burak tu kan eja barakah. Beruk. Eja beruk, dia kata. Dia kata, tengok Nabi naik beruk zaman dulu. Okay. Dan setelah Nabi turun ke bumi, beruk itu pun turun dan mengebom Mekah. Sebab bumi aja bawaumim. Kalau kita baca kod Jawi moden, dia akan jadi bom. Dia kata zaman dulu bom dah ada. Dia kata Nabi naik beruk, lepas tu bom pula Mekah. Kacau. Tak reti Jawi baca lagu tu. Okey. Tak tahulah cerita tu betul atau tidak. Cuma nak kata siapa yang tak reti atabil ajaib, dia akan datang dengan keajaiban. Kita dengar tu semacam. Sebab tu benda ni kena study lah. Kena study. Jawi baru, Jawi lama ni problem lah sikit. Orang-orang yang fasa lama, dia biasa dengan Jawi lama. Orang-orang yang fasa baru, dia biasa dengan Jawi baru. Sebab tu orang yang baca khutbah, sekarang ni khutbah perlis masih lagi rumi. Kita tak buat Jawi lagi. Okay. Mungkin bulan-bulan akan datang akan Jawi lah. Okay. Dengan sebab keluasan yang dah diberikan banyak ni. Okay. Cuma kalau setengah-setengah negeri tu memang dia Jawi lah. Okay. Sebab tu kalau eja perkataan committed, orang imam-imam yang berumur dia tak boleh nak sebut. Dia akan baca kemetot lah. Kita hendaklah committed. Dia akan baca kita ni kemetot. Okay. Jadi pendek pula. Sebab dia tak boleh nak eja dengan baik benda tu kan. Okay. Jadi benda tu kena study. Pokoknya nak buat apa-apa, nak bercakap apa-apa pun perlukan persediaan. Kalau rasa tak boleh nak bercakap bab tu, jangan bercakap, jangan buka. Dan hold lah dulu. Orang kata apa, jangan hurai benda tu lagi. Okey. Balik kepada ayat yang kelima ni, Tuhan kata wa min bainina wa bainika hijab. Di antara kami dan di antara kamu ada hijab. Hijab maksud dia apa? Penghalang yang membentengi kami untuk kami tak mau ikut kamu. Okey. Penghalang ini apa dia? Hawa nafsu sebenarnya. Itu yang ditafsirkan oleh sebahagian para ulama. Maksud penghalang ini ialah hijab maknawi. Wa min bainina wa bainika hijab. Di antara kami dan kamu ada hijab, iaitu hijab maknawi. Hijab dari segi makna sahaja, memang tidak nampak hijab itu, tapi ada. Mereka telah dihijab terus sampai tak boleh nampak kebenaran yang benar-benar ada di hadapan mereka. Memang kalau kita terbiasa dengan benda-benda yang tak bermanfaat, kita nak turning kepada benda bermanfaat, kita tak perasan padahal benda tu mudah je. Saya cerita pengalaman saya di Jordan dulu. Dia orang belajar luar negara ni ada macam-macam ragam. Saya tak kata saya yang terbaik belajar di sana. Okay. Cuma kita mengalami lah fasa yang blind, tak tahu. Tahun 1, tahun 2 ni tak tahu. Aku datang jauh-jauh ni, orang bagi duit sampai puluh-puluh ribu ni, apa benda aku nak kena buat sebenarnya? Okay. Maknanya tahun 1, tahun 2 ni tak ketahuan hala syok belajar luar negara, jauh pada mak ayah apa semua. Jadi terikutlah arus perdana. Maknanya jalan, makan-makan, pergi ziarah tempat tu, pergi berjalan tempat ni, sewa kereta apa-apa semua. Lepas tu cuti SEM,
Tak ada duit sebab Jordan ni mahal, duduk rumah tengok movie sampai berpuluh-puluh movie, mati dengan movie gitu je. Maknanya dalam hard disk tu kumpul movie macam-macam. Ini cerita, saya buka sikit lah cerita orang-orang budak-budak di sana ni. Tak semua ada yang bagus. Maknanya ada yang fokus pada belajar. Okay. Cuma bila mana dah datang kesedaran tu, kita dah start cari kitab apa semua. Okay. Dan kawan-kawan saya ni yang masih lagi tak keluar daripada benda tu, dia blind. Kita orang kata apa, kita biar dulu, kita azan lepas ni ya. Okay. Dalam 2-3 minit ke saya akan berhenti. Okay. Bila mana dia blind, dia tak tahu nak buat apa, dia masuk waktu exam nak baca kitab ni dia lost. Tak tahu nak baca kitab di mana. Okay. Jadi dia tanya saya, macam mana nak dapatkan syarah kitab ni? Sebelum pada tu, dia ni cukup pandai. Download movie dan internet, memang pandai. Okay. Saya pun kata, kitab-kitab Arab ni, dalam internet banyak. Memang boleh cari pun. Syarah dia merata. Bahkan kalau orang buka YouTube, setengah-setengah kitab Arab ni, dia ada orang baca. Orang tolong baca. Rakaman bacaan orang, kita dengar je. Supaya kita boleh baca dengan betul. Okay. Nak kata apa? Internet yang sama, application yang sama, dia tak nampak. Saya nak cerita ni bagaimana kalau dah ada hijab, dia akan jadi macam tu. Dia pun baru terfikir. Saya kata search je lah, hadis sahih apa-apa semua ni, search. Cuma kita pilih lah yang sahih, yang tak sahih tu kita pilih. Jangan kita hentam, kita copy paste saja. Cuma nak katanya ada orang dia tak perasan benda tu, tapi kalau dia download benda-benda yang mengarut tu, dia laju, dia pandai. Okay. Inilah contoh sebahagian contoh umum tentang hijab itu. Okay. Jadi penutupnya Allah Ta'ala kata, fa'mal innana amilun, beramallah kamu maka kami pula akan beramal. Itu antara sebab penyakit kenapa dia orang berpaling daripada Al-Quran. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai ayat 1 sampai ayat 5 ni. Ini ialah mukaddimah kepada surah Fussilat. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi pada ayat-ayat yang lain. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.